Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Hukum penderhaka Sultan Selangor. Parti Amanah Negara Amanah menjunjung kasih kehadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di atas ketegasan baginda yang menitahkan agar agama Islam tidak dipolitikkan dan dijadikan sebagai bahan politik oleh mana-mana pihak di negeri Selangor, khususnya di masjid dan surau. Sikap ini dizahirkan oleh Naib Presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal dalam satu kenyataan. Alhamdulillah, dasar masjid semasa pemerintahan Pakatan Harapan adalah berlandaskan kepada konsep ramah, aman, harmoni, mesra, aman dan hormat atau singkatannya Rahmah. Kami telah melancarkan program Masjid Rahmah di peringkat persekutuan dan telah meyakinkan negeri-negeri betapa perlunya konsep ini dilaksanakan segera, katanya. Menurut beliau, Amanah sedari awal memahami bahawa masjid perlu bebas politik kepartian dan menjangkau sebarang kepentingan kelompok dan puak. Sebarang keterikatan puak atau kumpulan perlu ditinggalkan di luar pintu masjid. Rumah Allah adalah tempat kita menyebut nama Allah dan sebarang aktiviti adalah untuk menyemai ketakwaan serta kasih sayang sesama umat dan sesama insan, ujar Mujahid. Beliau berpendapat kebencian sesama umat Islam dan antaragama serta kaum dalam banyak hal disemai oleh sesetengah pihak melalui kuliah dan mimbar khutbah atas dorongan kepentingan politik. Katanya, fitnah terhadap kebaikan yang diusahakan dicanang melalui kuliah-kuliah yang memakai wajah tokoh ulama dan para ustaz untuk meyakini pendengar. Parti politik yang membolot nama Islam pada dirinya sahaja mendapati masjid dan surau tanah yang subur, menggalakkan agenda politik mereka sekaligus menyebarkan kebencian sesama umat Islam dan rakyat secara umum. Mereka adalah para penunggang agama yang jijik, tegasnya. Mujahid mengingatkan bahawa pihak MAIS perlu mengambil tindakan tegas kepada masjid dan surau maupun kenyataan individu yang tidak menghormati keputusan tersebut. Golongan tegar ini seolah-olah memekakkan diri kepada perlunya masjid menjadi tempat kesatuan ummah khususnya dan rakyat Malaysia secara umumnya, katanya. Beliau berkata Menteri Agama hari ini sewajarnya terus memperjuangkan Masjid Rahmah yang telah dimulakan sejak 2018 bagi membersihkan masjid daripada unsur politik kepartian. Saya turut menggesa Menteri Agama dan menteri-menteri lain tidak menggunakan mimbar kuliah dan khutbah Jumaat atas kapasiti mereka kerana ia akan menjejaskan nama baik institusi masjid yang perlu dilihat bebas politik. Menteri Agama sepatutnya menyediakan dasar bukan berkhutbah maupun berkuliah untuk platform politik, tegasnya. Bagaimanapun, semangat Mujahid untuk membebaskan masjid dan surau daripada dijadikan pentas untuk menyemai politik kebencian tidak dikongsi oleh ahli jawatankuasa Pusat PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani. Ini dapat dilihat dalam kenyataannya menurut laporan Malaysia Kini di atas tindakan MAIS itu. Ahmad Dusuki adalah salah seorang daripada 32 aktivis politik yang telah ditarik balik tauliah mereka pada 31 Disember 2021 oleh MAIS. Jurang sesama mukmin ini semakin melebar dan umat Islam semakin tidak menyatu apabila tindakan seumpama ini dilakukan. Rahmat Allah tidak akan turun dikala tiada kesatuan di kalangan mukmin. Yang nyata, musuh-musuh umat Islam bergembira di atas perbelahan di kalangan sesama mukmin, katanya seperti dipetik. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas beliau membantah titah Sultan Selangor dan kerajaan negeri tersebut. Bagi kami, fokuskan ke arah pengimarahan masjid di musim pandemik yang melengangkan masjid semenjak dari 2 tahun kebelakang ini dari menjauhkan masyarakat dekat kepada Allah, tegasnya. Agak terlambat bagi Ahmad Dusuki untuk berhujah tentang mengimarahkan masjid pada hari ini, sedangkan yang membuat keputusan melengangkan masjid adalah partinya sendiri yang duduk dalam kabinet tebuk atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kenyataan Ahmad Dusuki bahawa tindakan MAIS itu akan menyebabkan jurang sesama Muslim semakin melebar langsung tidak masuk akal. Ini kerana pihak yang menjadi punca perpecahan umat Islam itu adalah PAS sendiri yang gemar mentakfiri, menggelar kaum Muslim lain munafik dan sebagainya.
kerana mereka tidak sama fikrah politik dengan parti itu. Ahmad Dusuki sendiri dalam satu ceramah di sebuah masjid telah memfitnah bahawa Mujahid menjual aset lembaga tabung haji kepada bukan Islam. Sebaliknya, lembaga tabung haji semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan mencatat lebihan aset sebanyak 1.9 bilion ringgit. Kedudukan terkini aset tabung haji pada 30 Jun seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit, kata Mahyadin dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat pada 13 Julai 2020. Kini Ahmad Dusuki yang juga Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor telah mempertikaikan titah Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam negeri tersebut. Ia merupakan suatu kesalahan di bawah perenggan 12-A Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 yang jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Semoga pada tahun 2022 nanti, masjid dan surau bersih daripada penunggang agama yang membiarkan gejala fitnah, menghasut dan menyebarkan kebencian serta fahaman ekstrim takfiri di negara ini.